Kredit biodiversity. Krisis biodiversity. Negara-negara perindustrian terutamanya di Eropah dan Amerika Utara telah mengumpul kekayaan mereka dengan melibatkan pemusnahan alam sekitar berskala besar untuk pengekstrakan kayu, mineral dan sumber semula jadi dengan cara yang sangat membazir tanpa mengambil kira kemampanan jangka masa panjang untuk masa hadapan. Kejayaan mereka telah mengakibatkan kehilangan banyak spesies haiwan dan tumbuhan sepanjang tempoh 50 tahun yang lalu dengan satu daripada 3 jenis spesies menghidapi ancaman kepupusan pada masa hadapan jika mereka meneruskan amalan ini. Sekiranya negara-negara ini terus memusnahkan haiwan dan tumbuhan seperti keadaan sedia ada, ini akan menimbulkan ancaman kepada kelangsungan hidup manusia di planet ini disebabkan oleh peningkatan ancaman penularan penyakit, risiko kekurangan makanan dan akses yang lebih sukar kepada air tawar, terutamanya di kawasan yang loji rawatan air berisiko untuk hilang. Kepupusan beberapa jenis spesies penting seperti lebah juga boleh mencetuskan kesan melata, mengakibatkan kehilangan banyak spesies tumbuhan yang seterusnya boleh mewujudkan cabaran kepada banyak spesies haiwan yang bergelut untuk mencari makanan. Kerajaan negara perindustrian sudah menyedari risiko ini kerana telah didokumentkan untuk tempoh yang agak lama. Walau bagaimanapun, sama seperti situasi pelepasan karbon, negara perindustrian enggan membendung aktiviti pemusnahan alam semula jadi mereka kerana ini bermakna kehilangan kekayaan dan perlu mengubah gaya hidup mereka. Pemimpin negara-negara ini tidak bersedia untuk mengambil tindakan tegas tentang perkara ini kerana berbuat demikian boleh menyebabkan kemerosotan populariti mereka, menjejaskan peluang mereka untuk dipilih semula dan memaksa mereka untuk memulakan perbahasan tentang tahap ketidaksamaan yang berlaku di negara mereka. Daripada bertindak untuk mengurangkan aktiviti pemusnahan alam semula jadi, mereka secara serius, negara-negara perindustrian telah memperkenalkan perkara yang mereka dakwa sebagai penyelesaian alternatif iaitu kredit biodiversity. Apakah kredit biodiversity? Negara perindustrian mendakwa bahawa sesetengah tindakan seperti cuba untuk memulihkan atau mencipta semula habitat semula jadi seperti hutan atau tanah lembap yang telah mereka musnahkan sebelum ini boleh mengimbangi kemusnahan baharu yang berlaku di tempat lain. Sama seperti karbon, sesetengah pemaju projek akan mencari tanah untuk mencuba dan mencipta semula atau memulihkan habitat semula jadi. Mereka sama ada akan membeli tanah atau membeli hak untuk menggunakan tanah tersebut untuk projek mereka. Setelah projek mereka bermula, mereka akan mula mengeluarkan dokumen yang dipanggil kredit biodiversity. Anggaplah kredit biodiversity sebagai dokumen yang melambangkan janji untuk memulihkan ekosistem semula jadi atas saiz tanah tertentu untuk tempoh beberapa tahun yang ditetapkan. Kredit ini boleh didagangkan iaitu boleh dibeli dan dijual. Terdapat banyak masalah dengan pendekatan ini. Pertama, strategi ini menganggap bahawa tanah anda yang merupakan warisan anda, hak kelahiran dan rumah anda hanyalah aset yang boleh dijual untuk keuntungan keuangan jangka pendek sementara merugikan generasi akan datang. Kedua, syarikat yang membeli kredit ini akan mendakwa bahawa kredit tersebut memberikan mereka hak untuk meneruskan pemusnahan alam semula jadi di lokasi lain. Ketiga, habitat yang dipulihkan mungkin tidak selalu menjadi tempat tinggal spesies yang sama seperti habitat yang akan dimusnahkan. Jadi, anda mungkin memusnahkan kawasan yang menjadi tempat tinggal kepada spesies burung tertentu dan memulihkan kawasan lain yang didiami oleh monyet. Namun, negara perindustrian akan menganggap tindakan ini sebagai satu tindakan yang telah mengimbangi tindakan yang satu lagi. Ini kerana matlamat utama mereka adalah untuk memudahkan pemberian pampasan yang tidak melibatkan kos yang tinggi dan bukannya memastikan pemeliharaan alam semula jadi. Projek sedemikian telah wujud selama bertahun-tahun dan sebahagian besar daripada projek tersebut gagal mencipta semula ekosistem semula jadi yang mereka sasarkan.
Ini disebabkan oleh kesukaran untuk mencipta semula ekosistem dan oleh sebab pengetahuan kita yang tidak lengkap tentang alam semula jadi dan pemeliharaan. Masih banyak yang kita tidak tahu tentang jutaan spesies tumbuhan, serangga dan haiwan. Kita juga tidak memahami sepenuhnya tentang rangkaian hubungan yang rumit antara spesies tersebut. Namun, walaupun kita berjaya mencipta semula alam semula jadi yang telah kita musnahkan, pendekatan ini hanya akan menggantikan kemusnahan dan bukan mengurangkan dengan memulihkan di sebuah lokasi hanya untuk menyebabkan kemusnahan di lokasi lain. Walau bagaimanapun, memandangkan sebahagian besar projek pemulihan mengalami kegagalan, akibatnya kemusnahan berterusan pada kadar membimbangkan yang menimbulkan ancaman kepada generasi akan datang. Selain itu, tindakan ini menimbulkan masalah yang serupa bagi komuniti tempatan seperti kredit karbon. Kerana tindakan ini memerlukan tanah yang banyak dan menarik pemaju projek oportunis yang sentiasa mencari tanah yang murah atau mudah diakses. Sebagai contoh, di Malaysia, beberapa pemaju projek cuba menandatangani perjanjian dengan kerajaan serantau yang akan melibatkan pembelian hak ke atas karbon dan sumber semula jadi hutan yang luas untuk abad yang akan datang. Walaupun masyarakat yang tinggal di dalam hutan itu tidak dirujuk dengan betul dan sepenuhnya. Yang penting, walaupun projek jenis ini telah wujud sejak sekian lama, perjanjian antarabangsa dan undang-undang kebangsaan yang baharu kini akan memudahkan dan mempromosikan projek jenis ini yang menyebabkan peningkatan yang besar dalam pencarian tanah. Tanah yang berkeluasan sebuah negara kecil kini sudah dijual tanpa merujuk kepada penduduk tempatan dengan betul atau telah bersetuju dengan cadangan jualan dan perubahan penggunaan tanah. Dijangka berjuta-juta individu boleh terus diusir dan dirampas oleh undang-undang baharu ini yang sebahagian besar terdiri daripada orang pribumi yang telah melindungi tanah mereka selama beribu-ribu tahun.